Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, dalam video kali ni kita nak belajar geografi. Tapi geografi yang agak-agak horor jugalah. Korang pernah dengar tak? Pohon upas. Bukan pohon upas tau, tapi pohon upas. Jadi saya punya fikiran ni, mungkin orang zaman-zaman dulu tu dia tak panggil pohon tau, dia panggil bohon. So jadilah namanya pohon upas. Korang rasa? Jadi pohon upas ni katanya dijumpai dekat Malayan. Tapi dia punya spesifik tempat tu adalah Tanah Jawa. So mungkin tempat yang sebenarnya adalah dekat Tanah Jawa, tapi masa tu masih lagi Malayan, ataupun mungkin tempat tu masa tu dikenali sebagai Malayan juga, atau mungkin juga ada orang-orang Melayu yang tinggal dekat situ. Wallahualam lah. So apa yang menariknya tentang pohon upas ni, apa yang scary-nya, sebenarnya pohon upas ni adalah pokok yang paling beracun dekat dunia. Beracun tak beracunnya tu sampaikan dia boleh membunuh haiwan, tumbuhan yang ada dekat sekitar dia dan juga manusia. Alah, macam cerita-cerita yang fantasi horror tu lah. Masuk ke dalam hutan, lepas tu hutan tu makan orang. Korang boleh bayangkan tak? Kalau korang jalan-jalan, lepas tu dah penat kan? Lepas tu nampak pokok ni macam, okey lah pokok ni bolehlah berteduh sekejap. Macam nak tertidur, terlelap sekejap kan? Dah tu, kalau tertidur dekat situ, confirm takkan bangun dah lepas ni. Tak tahulah sekarang ni pokok tu masih ada lagi ke ataupun memang dah pupus sepenuhnya. Okey, dah sedia? Jom kita kenal dengan pokok beracun ni. Sebelum tonton video ni, saya nak tanya korang. Korang dah dapatkan ke produk It's Me Mr. Kudap? So untuk produk It's Me Mr. Kudap ni, diorang ada 3 kudap-kudapan. Jadi diorang ada dry vegetable, dry fruit dan juga salted egg fish skin. So untuk salted egg fish skin ni harganya RM15 dan lagi 2 produk diorang ni harganya RM13 sahaja. Jadi untuk dapatkan produk ni senang je. Korang pergi ke ruang description dekat bawah. Saya dah tinggalkan link Shopee dekat bawah. Korang klik je dekat situ. So jangan lupa untuk dapatkan produk It's Me Mr. Kudap sambil-sambil layan cerita ni. Dap Mr. Kudap. Dap. Jadi pohon upas ni sebenarnya adalah salah satu mitologi Nusantara. Dan bukannya pokok yang bergerak lepas tu makan budak. Bukan yang itu. Tapi kisahnya macam mana pokok ni boleh membunuh orang tu, itu agak ngeri. Katanya pokok ni mula dijumpai dekat pedalaman Indonesia dan juga Malaysia. Dan sebenarnya macam saya cakap tadi, ikutkan laporan pokok ni dijumpai dekat Kepulauan Jawa. Tapi mungkin pada masa tu dikenali sebagai Malayan juga. Mungkinlah dulu ni macam masih lagi bergabung daerah ke macam mana kan. Kiranya belum lagi pecah-pecah menjadi 2 buah negara. Tak tahulah. Tapi daripada reportnya dia cakap tempat ni dekat Tanah Jawa dan di kawasan Malayan. Ada juga yang report pohon upas ni ada dekat Tanah Jawa, lebih kurang 27 legu, atau kalau saya tukar ke kilometer, lebih kurang 150 km daripada Batavia, dan 14 legu ataupun sekitar 77.7 km daripada Surakarta. Jadi kalau tak salah saya, daripada apa yang saya cari, Batavia ni adalah Jakarta sekarang, dan saya cuba cari Surakarta tu dekat mana, tapi sayangnya tak jumpa. Dan perkataan yang dekat-dekat dengan Surakarta tu adalah Surakarta. Tapi wallahualam lah, saya tak tahu betul ke tak. Untuk korang yang mungkin ada di Indonesia ni kat sini yang lebih tahu kat mana betul-betul apa Batavia tu apa kan, Surakarta tu apa, korang boleh komen dekat bawah. At least saya tahu dan orang lain pun tahu juga. Okey, sebenarnya ada satu artikel yang pernah ditulis tentang pohon upas ni. Jadi saya tak pasti ini adalah artikel dekat surat khabar ke ataupun memang artikel pada masa tu. Jadi artikel ni sebenarnya ditulis dalam Sacramento Daily Union pada 2 Disember 1861. Dan isi artikel tu macam ni. Ada seorang ahli botani daripada Napoleon, atau yang sekarang ni kita kenal sebagai negara Perancis. Dia dikirim ke Tanah Jawa pada tahun 1810. Tujuannya masa tu adalah untuk mengutip ataupun mengumpul koleksi-koleksi tumbuh-tumbuhan yang ada dekat Tanah Jawa. Sebab masa tu maharaja mereka arahkan ahli botani ni untuk pergi ke Tanah Jawa dan cari tanam-tanaman yang sesuai untuk ditanam dekat kebun diorang. So raja diorang ni macam nak buat satu kebun diraja macam tu. Dia nak adakan tanam-tanaman yang mungkin tak ada dekat Perancis masa tu, tapi ada dekat daerah-daerah lain, dekat tempat-tempat lain kan, dan nak ditanam dekat kebun tu supaya kebun tu akan jadi satu tarikan lah dekat Perancis nanti. Jadi katanya kebun tu diorang akan bina dekat Saint Cloud. Nampak tak? ST yang saya baca ST, biasanya saya dah baca Saint. Salah lagi.
tak tahu lah macam mana. Lepas ahli botani tadi dah jumpa dengan pohon upas ni, dia terus macam cepat-cepatlah nak balik ke Perancis tadi dan nak laporkan benda ni kepada maharaja dia. Sebab katanya ini adalah penemuan yang sangat epik dalam sejarah botanikal. So apa sebenarnya yang dia jumpa? Jadi sebenarnya pohon upas ni dia hidup dekat kawasan lembah dan dia dapat sumber air daripada sungai yang mengalir dekat situ, dan dia tu sendiri dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada dekat sekitar kawasan pohon upas tadi dah jadi satu kawasan yang sangat tandus, macam padang jarak, padang terkukur. Maksudnya tak ada tumbuhan langsung yang hidup dekat kawasan sekitar pohon upas tadi. Dan yang paling ngerinya lagi bila ada angin sepoi-sepoi bahasa dekat kawasan situ. Kenapa ngeri? Sebab sebenarnya pohon upas ni dia akan menghasilkan satu wap perosak, dan wap ni akan disebarkan oleh angin tadi, angin sepoi-sepoi bahasa tadi. Dan sebab itulah tumbuh-tumbuhan dekat kawasan situ memang akan mati, musnah, dan tak akan ada tumbuh-tumbuhan hijau dekat situ. Rumput-rumput dia semua tak ada. Yang paling ngeri, tumbuh-tumbuhan yang sejauh 4 liga ataupun 22.2 km habis, musnah, mati dekat sekitar tu. Maksudnya kalau pohon upas tu ada dekat tengah sini dan daripada jarak 22.2 km radius dia, lepas tu dia akan buat satu bulatan. Daripada bulatan tu, kawasan bulatan tu, semuanya tak ada pokok yang hidup. Tak ada benda hijau yang tumbuh dekat area situ. Nampak tak betapa bahayanya pohon upas ni? Dan masa tu ahli botani tadi dia macam risikokanlah diri dia untuk pergi ke kawasan sekitar, tapi bukan masuk ke area tu tau. Masuk ke area 22.22 tadi, 22 km tadi, tak. Dia cuma pergi ke area sekitar situ, area luar sekitar tu, untuk cari tahu ataupun kaji serba sedikit tentang pohon upas ni. So dia kumpulkanlah info sikit-sikit untuk direport ataupun dia beritahu kepada maharaja dia. Masa tu dia buat kesimpulan awal yang pohon upas ni adalah satu tragedi kepada tanah Jawa. Sebab secara semula jadinya pohon-pohon dekat kawasan situ dimusnahkan. Dan dia dapat bayangkan kalau ada banyak lagi pohon upas yang ada dekat tanah Jawa ni, mungkin negara tu akan jadi satu negara yang suram. Dan sebenarnya bahaya jugalah kan, sebab kita bernafas menggunakan oksigen dan pokok tu sendiri akan menghasilkan oksigen. So kalau tak ada pokok dekat dunia ni, macam mana kita nak bernafas? Guna tangki gas. Ingat dalam laut. Jadi sebenarnya ada salah satu kawasan bukit dekat situ, ada satu kawasan pendakian. Dan dekat dengan kawasan pendakian tadi, lebih kurang 16 batu atau lebih kurang 25 km daripada tempat pohon upas tu tumbuh, ada seorang paderi Malaya yang tinggal dekat situ. Jadi kat situ juga sebenarnya ada satu pejabat yang semacam pejabat kehakiman macam tu lah. Yang mana pejabat tu akan digunakan untuk menghakimi orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang disabitkan melakukan kejahatan. Dia akan dibicarakan dekat pejabat tu dan dia akan dijatuhkan hukuman dekat pejabat tu. Jadi kalau orang tu didapati bersalah dan dia dijatuhkan hukuman mati, orang tu akan diminta untuk masuk ke kawasan pohon upas tadi. Bila mereka sedut je udara yang ada dekat kawasan pohon upas tu, automatik mereka akan meninggal. Jadi masyarakat zaman tu, diorang akan gunakan pohon upas tadi sebagai hukuman kepada penjenayah-penjenayah masa tu. Katanya pohon upas ni dia akan keluarkan satu getah daripada kulit kayu. Dan getah tadi dia akan bertukar kepada wap dan akan disebarkan dekat sekitar kawasan dia. Mungkin juga sebab cuaca yang panas time tu yang mempercepatkan getah tu untuk ditukar kepada wap. So angin yang sepoi-sepoi tadi akan menyebarkan getah tu, macam ibaratnya angin tadi menyebarkan berbunga pokok supaya tumbuh dekat kawasan lain. Dan ada juga sebenarnya setengah jenayah ni yang mereka jatuhkan hukuman mati tadi. Menteri ataupun orang yang berpangkat masa tu, diorang minta supaya penjenayah tadi masuk ke kawasan pohon upas tu dan ambil getah pohon upas tadi dan bawa keluar bagi kat diorang. Jadi sebelum diorang masuk ke kawasan pohon upas tu, penjenayah tu diorang akan stay dekat rumah paderi tertinggi dan mereka akan cek dulu kawasan angin. Bila mereka pasti yang angin tadi bertiup ke arah selari daripada tempat yang mereka tinggal tu, barulah mereka akan lepaskan penjenayah tadi untuk masuk ke kawasan pohon upas tu. Jadi tujuannya supaya penjenayah ni tak terhidu banyak gas-gas beracun yang ada dekat kawasan situ. Yelah, kalau angin tu datang arah bertentangan, maksudnya angin tu sendiri datang dengan wap-wap yang beracun tadi kan. So cepatlah sikit dia tu macam meninggal ke macam tu kan. Tapi kalau angin tu datangnya selari, maksudnya angin ke arah sana dan dia pun nak bergerak ke arah sana juga, so dia tak adalah nak hidu wap beracun tu banyak sangat. Jadi mungkinlah dia tu akan boleh terselamat. Jadi lepas mereka dah pasti dah
dah make sure dah arah angin dah bertukar ke arah selari tadi, barulah diorang akan mempersiapkan penjenayah tadi. Katanya padri tadi dia akan buat bacaan-bacaan sikit. Maksudnya dia akan mungkin mendoakanlah orang tu kan. Lepas tu barulah padri tadi akan pakaikan satu topi kulit dan juga kacamata. Katanya kacamata ni dia macam sampai ke arah dada macam tu. Tapi macam saya sendiri pun tak boleh nak bayangkan macam mana kacamata yang sampai ke arah dada. Wallahualam. Dah siap dipakaikan barang-barang tadi semua, barulah mereka dibenarkan masuk ke kawasan Bohon Upas tu. Lepas penjenayah tadi dapat ambil getah Bohon Upas tu, dan adalah setengahnya tu berjaya untuk bawa keluar sampai ke office padri tu. Masa ni lah pembesar-pembesar ni akan keluarkan satu kotak. Katanya kotak tu diperbuat daripada shell kura-kura. Ke apa yang kita panggil yang kalau kura-kura kan dia ada macam cengkerang dia tu. Kalau saya cengkerang, suka hati cengkerang. Kalau saya check dekat Google ni, dia cakap itu adalah tempurung kura-kura. Tapi macam sekali saya fikir tempurung macam kelapa pula. Apa-apa je lah, tapi shell kura-kura tu lah. Dia, kotak tu diperbuat daripada shell kura-kura. Jadi kalau korang tanya kenapa penjenayah tu macam ikut je orang tu nak apa, nak suruh buat apa kan, kenapa dia orang tak lari ke apa kan. Jadi kalau pendapat saya sendiri, mungkinlah ada juga yang cuba larikan diri masa tu. Dan mungkin juga mereka ni macam dijanjikan apa-apa je lah. Mungkin dijanjikan dengan kebebasan. Kalau dapat keluar daripada tempat tu, maksudnya kau ni hayat untuk kau hidup tu panjang lagi. So dibebaskanlah. Mungkin juga macam tu kan. That's why lah orang penjenayah tadi macam masuk juga kawasan tu dan ambil getah tu dan bawa keluar getah tu. Mungkin tahu, mungkin sebab benda ni tak direportkan dekat sini. So korang yang mungkin ada andaian korang sendiri, boleh tinggal komen kat bawah. So sebenarnya ada seorang padri yang memang dah tua dah masa tu. Dia bagi kesaksian yang dah 30 tahun dah dia menetap dekat situ, jadi padri dekat situ. Dan dialah yang akan menyediakan penjenayah tadi untuk masuk ke kawasan Bohon Upas tu. So dia menjadi saksi kepada lebih 800 orang penjenayah yang kena masuk ataupun yang dibawa masuk ke dalam Bohon Upas, dan katanya tak lebih daripada 30 orang yang berjaya keluar dan bawa getah upas tadi. Jadi ada yang terselamat dan terus hidup, dan ada juga yang terkena racun dan meninggal selepas berjaya sampai dekat office padri tadi. Sebenarnya yang terselamat tu ada kongsikan pengalaman diorang. Ada yang gambarkan Bohon Upas ni dia macam pokoknya kecil je. Dah tu ada dahan-dahan yang memang kita boleh nampak dahan-dahan dia. Memang clear lah dahan-dahannya tu. Dan mereka cakap yang pokok tu hidup dekat atas sungai. Dan bila angin bertiup je, daun-daun pokok tu macam tengah melambai-lambai kat dia orang. Sambil-sambil membebaskan racun-racun dia. Nampak tak gambarannya dekat situ? Betapa takutnya dia orang masa tu kan. Sampaikan dia nampak pokok tu macam melambai-lambai. Marilah, marilah, aku ada racun. Macam tu kan. Okey, mungkin ada antara korang yang tertanya, kalau pokok tu beracun, kenapa pemimpin masa tu minta racun upas tadi ataupun getah Bohon Upas tadi dibawa keluar bagi kat diorang? Diorang nak guna benda tu untuk apa sebenarnya kan? Jadi pada Februari 1810, ahli botani tadi sempat hadir dalam satu hukuman mati. Katanya masa tu ada 12 orang perempuan simpanan raja, Maharaja Jawa masa tu, yang kononnya mereka disabitkan bersalah sebab tak setia kepada raja. Dah tu semua pesalah tadi dibawa ke Mahkamah Besar Istana Soracaris, yang mana ada seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka kalau mereka didapati bersalah. Lepas dah putuskan hukuman mati tadi, padri tadi pun mulakanlah dengan upacara keagamaan sesuai dengan kepercayaan masa tu lah. Dan lepas tu barulah Algojo ni akan buat kerja. Katanya mula-mula Algojo tu buang breast dia orang. Tak tahulah dia potong ke macam mana kan. Dan masa tu keadaan pesalah-pesalah tu memang dah tak bermaya sangat dah, sebab ialah kehilangan banyak darah dengan sakitnya lagi kan. Tapi masa tu kaki dan juga tangan dia orang dirantai. Lepas dah dirantai, Algojo tadi ambil satu jarum ataupun mungkin besi yang tajam, yang tirus macam tu lah kot. Dan dia akan sapukan hujung besi tadi ataupun hujung jarum tadi dengan getah Bohon Upas tadi. Dah tu dia pergi buat sayatan ataupun dia pergi toreh-toreh hujung jarum yang ada getah Bohon Upas tu dekat dada pesalah-pesalah tadi. Boleh bayangkan tak bila dada orang tu dah berdarah-berdarah macam gitu, dah dipotong, dan dia akan ambil racun tadi, dia akan sayat-sayat dekat bahagian berdarah tu. Jadi terjawablah kan kenapa pembesar-pembesar masa tu dia nak sangat pesalah-pesalah tadi ambil getah Bohon Upas tu, bawa keluar dan bagi dekat dia orang. Sebab mereka nak gunakan benda tu sebagai senjata pembunuhan. Jadi operasi untuk mendera pesalah-pesalah wanita yang dikatakan tak setia kepada raja tadi mengambil masa sebanyak 2 minit. Dan lepas Algojo tadi sayat-sayat dada orang tu dengan jarum yang ada racun tu kan, katanya tak sampai 15 minit
mereka semua meninggal dunia. Mungkin juga sebab racun tu dilumurkan pada tempat yang dah berdarah. So macam cepatlah sikit proses mematikan orang tu kan. Kalau sekali fikir macam ngeri betul lah orang dulu punya cara untuk mematikan orang tu. Cara untuk bunuh orang tu kan. Tapi legal tau. Time tu legal. Okay, lepas beberapa jam je mereka semua meninggal dunia, tubuh mereka mula naik bintik-bintik yang terang. Muka mereka pula mula macam membengkak macam tu. Dan warna kulit mereka ni akan berubah menjadi warna biru-biru macam tu. Dan mata mereka betul-betul berubah jadi colour kuning. Macam Avatar je. Legend has it that one day Dah ada Avatar ke zaman tu? Ke cerita Avatar tu yang ambil description dekat pohon upas ni? Tak tahulah. Mungkin kena pergi cari kot siapa yang mencipta Avatar tu kan. Okey, katanya masa perang dulu, orang Melayu biasanya akan baling getah pohon upas ni ke mata air ataupun sungai. Jadi diorang gunakan kaedah tu untuk racun sungai tu supaya mereka boleh racun pihak lawan mereka. Tapi ahli botani ni gambarkan yang kawasan situ je yang ada pohon upas tadi. Kawasan lain dekat Tanah Jawa tu, dia gambarkan banyak tanaman-tanaman yang maksudnya menghasilkan buah-buah yang sedap. Yang mana pada masa tu buah manggis ni sangat popular. Sebab katanya buah manggis tu adalah buah yang terbaik daripada timur. Jadi itulah artikel yang ditulis pada tahun 1861 yang mana kisah tentang seorang ahli botani mencari tanam-tanaman yang dicari untuk tanam dekat taman maharaja diorang, maharaja Perancis tu. Dan ahli botani tu pergi cari pada tahun 1801. The end. So inilah fakta yang mengerikan tentang pohon upas. Dan sebenarnya tak diceritakan pula macam mana pokok ni boleh pupus. Atau sebenarnya pokok ni masih ada lagi sampai sekarang. Mungkin dekat forbidden area dekat mana-mana je lah kan. Kiranya tempat tu macam tempat yang tak pernah dijejaki oleh manusia. Wallahualam lah ada lagi ke tak sekarang ni. Tapi rasanya dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, kalau betul pun pokok pohon upas tadi memang ada lagi, rasanya bukan masalah besar untuk kita pergi dekat dengan pohon tu kan. Dan mungkin getah pohon tu kita boleh urai dia dan gunakan benda tu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Entahlah, tak tahulah. Tapi apa kaitan racun pohon upas tu dengan Avatar? Kalau korang rasa pohon upas ni ada kaitan dengan Avatar, sila komen kat bawah. Okeylah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni sebab saya memang suka sangat video-video fakta macam ni. Dan saya harap saya kongsikan sesuatu yang bermanfaat untuk korang dan benda ni korang belum tahu lagi. Harap-harap korang belum tahulah. So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.